Kalau puan pergi bertanya dan berbual dengan pakar penyakit berjangkit ataupun pakar perubatan kesihatan keluarga, mereka akan menunjukkan statistik bahawa HIV dan AIDS meningkat semula, dan kali ini meningkat semula disebabkan perlakuan seksual dan bukannya lagi secara langsung daripada mereka yang menyuntik dadah ke dalam badan. So, pelakon seksual dia terbagi kepada dua, seks sesama jantina, seks dengan berlainan jantina. Okey, dan kedua-dua ni secara amnya pada mulanya dikendalikan dengan pemberian ataupun galakan untuk menggunakan kondom, galakan untuk supaya tidak bertukar pasangan, galakkan dengan membuat ujian-ujian saringan supaya seperti sebelum berkahwin dan sebagainya. Okey, itu pendekatan pengurangan pencegahan lah, pendekatan secara pencegahan untuk mengurangkan jangkitan HIV AIDS melalui perlakuan seksual. Okey. Yang makin meningkat sekarang adalah penyebaran HIV AIDS melalui perlakuan seksual di kalangan mereka yang melakukan seks sesama jantina. Iaitu kalau bahasa kasarnya gay people lah. Secara ilmiahnya kita katakan mereka, kita bagi terma MSM ataupun men who have sex with men. Itu terma satu kasar, satu lagi terma secara lebih ilmiah lah. Okey. Di kalangan MSM ni ataupun di kalangan mereka yang gay ni, maaf saya menggunakan perkataan gay, di kalangan mereka yang di kalangan MSM ni, okey, perlakuan ataupun kehidupan seksual mereka, okey, banyak dipengaruhi oleh penggunaan dadah. Terutamanya dadah sintetik, macam amfetamin, macam methamfetamin, dan kalau kita dan dadah-dadah ini adalah dadah-dadah perangsang. Bila kita bercakap berkenaan dengan dadah perangsang, yang paling kerap diperkatakan adalah kumpulan amfetamin type stimulant ataupun ATS. Contoh-contoh nama jalanan dadah ATS ni adalah seperti ais, syabu, meth, crystal meth, batu, dan juga pil-pil seperti pil ecstasy, ada molly, pop dan lain-lain lagi lah. Okay, semua ni dia dadah perangsang. Dan golongan MSM ni dia menggunakan dadah perangsang ni, dadah jenis perangsang ni seperti amfetamin type stimulant ataupun ATS, okay, untuk menambahkan lagi perisa keseronokan kegiatan seksual mereka. Ya? Sebab ini adalah kerana memang terbukti dadah-dadah perangsang ini nombor satu, okay, dia boleh meningkatkan kemahuan ataupun nafsu untuk melakukan seks. Keduanya, ia boleh membantu dari segi menurunkan ataupun meruntuhkan rasa malu untuk melakukan seks. Ketiganya, ia membantu untuk menambahkan lagi keseronokan aktiviti seksual tersebut. Okay. Keempat, ia membantu untuk memanjangkan lagi tempoh aktiviti seksual tersebut. Dan saya rasa yang kelima, okay, ia membantu untuk kegiatan seksual itu dibawa ke satu paras ataupun satu paras yang luar biasa, yang jarang ataupun yang jarang dilakukan oleh mereka yang tidak menggunakan dadah. Bila ini terjadi, bila dadah digunakan untuk aktiviti seksual, mereka akan lupa berkenaan dengan penggunaan kondom.
Mereka akan melakukan hubungan seks sehingga mungkin ada tubuh badan ataupun bahagian badan yang tercedera. Mereka menggunakan dadah ni dan sehingga menyebabkan hubungan seksual, kegiatan seksual itu mengganggu kehidupan mereka yang lain. So bila tak guna kondom ataupun untuk mereka yang ada HIV AIDS tapi kemudian menggunakan dadah untuk melakukan hubungan seks, menyebabkan mereka terlupa makan ubat HIV AIDS tersebut, ini yang menyebabkan penyebaran semula, ini yang menyebabkan kenaikan semula kadar jangkitan HIV AIDS di Malaysia. Di Malaysia ni kita ada 148 hospital yang menyediakan perkhidmatan psikiatrik. 66 hospital menyediakan perkhidmatan psikiatrik luaran dan dalaman. Dia ada ward. Okey. Dan selebihnya dia hanya ada perkhidmatan psikiatrik di klinik secara pesakit luar sahaja. Okey. So kesemua pakar psikiatrik di Malaysia ni, kalau dalam Kementerian Kesihatan kita ada hampir 400 orang pakar psikiatrik. Okey. Hampir kesemua 400 orang pakar psikiatrik ni dilatih untuk ataupun telah diberi latihan asas dalam pengurusan pesakit yang menggunakan dadah. Okey. So siapa-siapa pun kalau ada masalah penggunaan dadah, tak kiralah kamu HIV AIDS ke, kamu tak ada HIV AIDS ke, kamu boleh pergi berjumpa dengan pakar-pakar psikiatrik di hospital Kementerian Kesihatan. Hospital universiti pun sama juga. Okey, pakar psikiatrik private pun sama juga. Boleh. Okey. Cumanya bila kita bercakap berkenaan dengan kepakaran khusus di dalam perawatan penagihan dadah ni, okey, ini tak ramai. Di Malaysia, di Kementerian Kesihatan, sekarang ni kita hanya ada 5 orang yang macam saya sahaja. Kami adalah golongan pakar psikiatrik yang diberikan latihan tambahan berkenaan kepakaran perawatan penagihan dan penggunaan dadah. Selain daripada 5 orang ni, kami ada lagi 7 orang yang di dalam latihan untuk menjadi seperti kami berlima ni. Okey. So dekat Lembah Kelang, okey, kalau kita bercakap pasal Lembah Kelang, ada 3 hospital yang memberikan perkhidmatan kepakaran psikiatrik penagihan dadah. Salah satunya Hospital Kuala Lumpur, kedua Hospital Tunku Ampuan Rahimah Kelang, dan ketiga Hospital Kajang. Okey. Kita keluar daripada Kuala Lumpur sikit, di Seremban kita ada seorang pakar psikiatrik yang membuat pengkhususan ataupun kepakaran dalam perawatan penagihan dadah di Hospital Tunku Jaafar Seremban, dan seorang lagi kita ada dan one and only di Borneo sana, iaitu di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Kalau kita bercakap pasal keadaan sekarang, kita boleh melihat bahawa golongan yang ada HIV AIDS dan menggunakan dadah ni, satu macam saya sebut tadi, golongan MSM. Nombor 2, lebih kepada golongan yang ada pendidikan dan ada pekerjaan tetap, macam boleh kata level-level eksekutif lah. Level-level pengurusan ataupun bawah sikit pada pengurusan. Mereka datang ke klinik berpakaian elok, berperwatakan sopan, ada yang menjaga keterampilan diri, orang kata tak selebet dan tak senonoh macam tahun-tahun 90-an dululah. Dulu kita nampak orang yang menggunakan dadah ni mesti selekeh, mesti kotor, mesti berdaki. Tak. Sekarang ni yang datang yang ada HIV AIDS menggunakan dadah ni, terutamanya dadah macam dadah-dadah perangsang ni, okey, smart datang klinik. Smart datang klinik, kurus, fit. Kan? Ada yang sebab ambil pergi gym, ambil suplemen semua, sado.
Inilah golongan-golongan yang kita nampak sekarang ni datang ke klinik ni untuk yang ada HIV AIDS dan menggunakan dadah. Ada pesakit dan ramai datang ke klinik adalah golongan pelajar universiti, pelajar tertiary level. Tertiary level. Tak kiralah sijil ke, diploma ke, degree ke, semua di kalangan pelajar yang datang ni lebih kepada golongan yang di universiti dah ataupun di college dah, lepasan sekolah lah. Sebabnya tapi bila kita selusuri riwayat penggunaan dadah mereka mula menggunakan dadah ni kebanyakan yang di sekolah, dekat-dekat nak habis tingkatan 5 tu. Kadang-kadang lepas kadang-kadang di tingkatan 3 mula menggunakan dadah, diperkenalkan dengan dadah. Kemudiannya menjadi sedikit heavy di tingkatan 5. Habis saja sekolah, dia menjadi makin teruk. Bukan saja HIV AIDS, penyakit mental pun ada yang dapat sebab gunakan dadah terlalu awal. Guna macam dadah-dadah ATS ni, Shabu Ais semua ni, dia gunakan terlalu awal. Di otak dia terdedah dengan dadah-dadah ATS ni terlalu awal, dan menyebabkan tumbesaran otak tu jadi kelang kabut dan dia dapat penyakit mental. Kalau sekolah ni, kalau sekolah rendah pun kita pernah dapat beberapa lah, tapi tak ramai. Beberapa tapi tak ramai. Darjah 6 lah lebih kurang. Kalau perawatan psikiatrik, kalau perawatan psikiatrik untuk mereka yang tak cukup umur lagi ni, rakan-rakan saya pakar-pakar psikiatrik kanak-kanak dan remaja yang kendalikan. So kalau ada masalah dadah, barulah mereka akan rujuk. Tapi rujukan rujukan kanak-kanak dan remaja menggunakan dadah ni kepada saya tak banyak, sebab banyak ibu bapa yang tak nak bawa. Penggunaan dadah adalah satu pilihan. Tapi penagihan dadah bukan lagi pilihan. So penagihan dadah adalah komplikasi orang yang gunakan dadah yang secara kerap. So bila anda sudah menjadi seorang penagih dadah, anda mempunyai telah menjadi satu penyakit kepada diri anda. Anda akan hilang kawalan dan terhadap hidup anda. Maka itu akan ada kaitan, akan boleh mengaitkan anda dengan tingkah laku berisiko tinggi seperti seks bebas. Dan bila anda terbabit dengan tingkah laku berisiko tinggi, sama ada seks bebas ataupun anda menyuntik dadah-dadah tu ke dalam badan, maka risiko untuk anda mendapat penyakit HIV AIDS menjadi lebih tinggi.